Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sama-sama tuan-puan muslimin muslimat, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan juga bertakbir dengan kalimah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bila kita sebut tasbih, iaitu kalimah Subhanallah. Kemudian bila kita sebut tahmid, iaitu memuji Allah, kita sebut Alhamdulillah. Tahlil iaitu La ilaha illallah. Takbir iaitu Allahu Akbar, Subhanallah. Dan setiap satu zikir ini, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ada dalil-dalilnya tuan-puan sekalian. Dalil bagi zikir Subhanallah, kelebihannya. Dalil bagi zikir Alhamdulillah, kelebihannya. Dalil bagi zikir Allahu Akbar, ada dalil dan kelebihannya. Samalah juga dengan La ilaha illallah, tahlil. InsyaAllah nantilah kita detailkan berkenaan setiap satu zikir ini, iaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan detailkan apakah dalilnya, apakah fadilatnya, apakah kelebihan beramal dengan 4 zikir yang utama ini. Yang kita sebut tasbih iaitu Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, tahlil La ilaha illallah, takbir Allahu Akbar. Sama-sama tuan-puan sekalian, sebagai pembuka kepada majlis ilmu kita setiap pagi, kita mulakan dengan 4 zikir yang utama ini. Baik, sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sama-sama muslimin muslimat, kalau saya bacakan hadis Nabi yang berkaitan dengan Subhanallah walhamdulillah, Nabi bersabda, sesungguhnya Subhanallah walhamdulillah
tamla'u ma bainal ardi was samawat. Nabi bersabda, sesungguhnya kalimah subhanallah walhamdulillah, keduanya bila kita berzikir, kita menyebutnya, ia akan memenuhi pahalanya antara langit dan bumi. Ia akan memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, kita tidak boleh dan tidak ada manusia sampai hari ini, tidak ada teknologi boleh mengukur keluasan antara bumi ke langit. Kerana tidak ada manusia yang boleh mencapai langit. Langit ni atas daripada segala cakrawala. Atas daripada galaksi. Maksudnya kita tak boleh, manusia tak boleh mencapai walaupun langit yang pertama, tempat tinggalnya para malaikat dan peristiwa Isra' Mi'raj kan, Nabi ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi langit ni adalah satu binaan yang sangat hebat, sangat agung, yang mana manusia tidak boleh mencapai ke langit yang pertama. Jadi keluasan antara bumi dan langit ni kita tak boleh terbayangkan dengan fikiran. Tetapi dengan kita mengungkapkan zikir subhanallah walhamdulillah, Nabi sebut tamla'u ma bainal ardi was samawat, dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah, bila sebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, ini adalah satu perintah daripada hadis Nabi SAW tentang takbir, kan, besarkan Allah. Perintah Nabi supaya kita mentakzim, memuliakan Allah dengan kalimah Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah pula, Nabi menyebutkan afdalu zikru la ilaha illallah, afdalu zikruna ilaha illallah, afdalu zikruna ilaha illallah, iaitu zikir yang paling afdal, iaitu kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang akhir kalimahnya, nafas akhirnya menyebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Jadi sahabat-sahabat, kita ambil 1 minit lagi untuk membaca zikir ini sama-sama, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, alhamdulillah kita telah pun memulakan dengan zikrullah yang kita bacakan tadi, iaitu tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, dan tahlil iaitu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian semuanya. Semoga rahmat Allah dan keberkatan dalam seluruh kehidupan kalian. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Anda hadir daripada mana? Masya Allah, boleh tuliskan. Saya tanya Tuan Puan sekian, saya bagi salam dan saya tanya khabar dan saya tanya anda daripada mana. Mana yang saya sempat baca ya. Alhamdulillah, sunflower. Lagi selayang Suzy. Saya sebenarnya mata semakin kurang jelas. Saya kena pergi cek segera mata saya sebenarnya. M. Zainul Syahdan, Amni Nur Arisa, Nur Hailah daripada Ganu, Fatimah Tarmizur daripada Batu Cave, Fatimah MB70 dari Johor,
dan Dilita Kramel daripada Johor, Intan Syarizan, Masya Allah. Ya, Nadi daripada Pahang, Semenyih Ros, Siti Khuzaimah daripada Shah Alam, Zarian pada JB, Hamidah Mariza, Azizah Jijot, Masya Allah. Nuraini Datu Atik, Zuairida Makhtar, Etamar daripada Sarawak, Terengganu hadir, Wan Zasila. Ya Allah, Encik, sungguhlah mata saya makin kena segeralah saya rasa. Bila mata saya ni selalu hadap lighting yang agak kuat ya, daripada live, kemudian kadang ya dapat tahniah anak. Jumpa Ustazah semalam dapat tahniah anak. Sama je Ustazah dalam live dan depan-depan. Oh sama, terima kasih. Ya. Ada ramai juga yang nak jumpa saya sebab nak tengok Ustazah dekat depan-depan macam mana, sama tak dengan live. Sebab tu bila saya jumpa perempuan, ramai bila jumpa kan, terutamanya perempuan lah, sama lah Ustazah. Lepas tu ada pula makcik tu kan, ada kawan saya ni kata dia bawa makcik ni, ada kenalan lah, dia kata Ustazah makcik ni duk tanya-tanya Ustazah dekat luar macam mana, besar ke, kecil ke, tinggi ke, rendah ke. Dia nak tahu tu, dia nak kepastian. Selalu dia jadi tertanya Ustazah ni macam mana. Sebab biasa tengok dekat live. Sebenarnya keinginan orang perempuan itu normal, kan, teringin nak jumpa depan-depan, lepas tu nak sahkan sama ke tak apa yang dibayangkan. Jadi ada yang kata sama, ada yang kata Ustazah lagi besar rupanya, ingatkan Ustazah kecil. Ada pula sebaliknya, Ustazah ni kecil je, ingatkan besar. Gitulah. Normal ya, normal. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Lagi Ustazah datanglah buat apa tu, Zuraida Zain, Zurai Nuriza. Ya, Masya Allah. Nak pergi apa ni, semalam habis live saya terus mata berpindah-pindah. Lepas berpindah-pindah tu hilang, lepas tu datang migraine sebelah kiri. Itu yang petang semalam tu sebenarnya sambil menyantuni ramai wanita yang hadir, sambil lagi menahan kesan daripada migraine tu. Tapi Alhamdulillah gembira jumpa kawan-kawan semua, tak rasa sakit. Alhamdulillah. Zanik 89, kita geng, tak sempat jumpa saya kat Singapore Expo, tak ada rezeki nanti insyaAllah. Letak sudu dan peti ais. Letak atas mata. Okey, kita boleh cuba insyaAllah. Jaiz Jannah. Okey, Alhamdulillah. Cukup saya menyapa. Sekarang kita nak mulakan majlis kita ya. Terima kasih. Jubah ni ada orang bagi hadiah. Sama kan tudung. Tudung ni memang daripada galeri Ustazah Asma Harun. Cuma tudung saya pakai adalah, jubah pun kebanyakan hari-hari ada daripada produk sendiri. Yang ni boleh nampak ni, Asma AH ni Asma Harun. Alhamdulillah, insya-Allah, insya-Allah. Kita sama-sama sihat insya-Allah. Okey, kita nak mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sama-sama ya, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, seterusnya kita sama-sama membacakan 10 ayat terawal suratul Kahfi dan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Kepada wanita yang uzur, haid ataupun nifas, anda boleh membacanya dengan niat zikir.
sebab 10 ayat awal dan akhir ini terkandung dalam hadis Nabi tentang fadilat dan kelebihannya. Maka mana-mana ayatul Quran yang ada dalil berkenaan dengan fadilat, kelebihan khusus untuk ayat tersebut, maka kita boleh beramal dengan niat zikir ataupun niat sebagai doa ataupun amalan pendinding. Dan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi ini adalah pendinding yang disebut dalam hadis Nabi, selamatkan kita, lindungi kita daripada fitnah Dajjal, dan ia termasuk segala fitnah akhir zaman. Masya Allah. Kepada sahabat-sahabat yang saya hormati lagi kasihi, dan juga kepada semua ekspedisi, ada yang tak tahu apa itu ekspedisi, anda semua adalah ekspedisi. Lantik diri sendiri, rasmikan diri sendiri. Apa itu ekspedisi? Ekspedisi itu ialah excellent, pejuang, dakwah, cyber. Itu cara dia. Itu dia punya ialah tagline ekspedisi. Itu saya fikir-fikir sendiri je gitu, lepas tu keluarlah gaya macam tu. Jadi excellent, pejuang, dakwah, cyber. Tak ada borang, tak ada apa, cuma pelantikan tu verbal saja, cakap mulut je. Kenapa? Sebab kalian yang hadir dalam majlis ilmu, walaupun tak komen, tak buat apa-apa, hadir je, anda menguatkan engagement kita, menaikkan views kita. Itu pun dah menyumbang kepada kekuatan platform dakwah ni. Apatah lagi bila anda share link dalam media sosial masing-masing, ataupun di close group, ataupun di group WhatsApp ke, Telegram ke, apa sajalah, ajak ahli keluarga. Ramai ibu-ibu yang setiap pagi dia akan share link kepada anak-anak. Ramai anak-anak yang bagi tahu saya, Ustazah, mak saya setiap pagi akan share link kuliah Ustazah dalam group family. Saya baru je tengok kuliah Ustazah pagi tadi. Tu pun sebab mak saya share. Contoh. Subhanallah, tuan-puan sekalian, mungkin ada orang dia ada 100 group, lepas tu dia share. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan menyebarkan lagi manfaat. Ada yang menjadi pejuang dakwah ni, pejuang dakwah cyber ni, dengan cara dia komen, dia tulis balik ilmu. Itu pun menguatkan engagement. Ada yang bagi emoji, bagi gift. Kemudian doakanlah, FB dah lama dah ni tak ada star ni, tak boleh nak menyumbang ni sebab kita kena block. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya media sosial atas nama Ustaz Asmat Harun ni sentiasa dapat warning, sentiasa nak diugut ban. Sebab kita tahulah tuan-puan sekalian, bila kita adalah media sosial gerakan dakwah, ada banyak musuh, ada banyak pihak yang nak jatuhkan media sosial ni. Jadi kita yang masa dapat warning, nak ditutup terus dan sebagainya. Padahal kita bukan langgar sangat pun, tetapi mereka lah yang menguasai teknologi media sosial ni. Tetapi bila anda hadir dan anda jalankan tugas masing-masing, semua itu algoritma dapat baca bahawa kita punya media sosial ni kuat, dengan komen, dengan emoji, dengan link, dengan views, dengan kehadiran yang tinggi. Jadi tahniah kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Sekarang kita akan sama-sama membacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Wahai lana, sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita membacakan 10 ayat terakhir suratul Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم kat mana? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya
siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, bila kita sebut jadikanlah ia hujah kami, iaitu Al-Quran, supaya menjadi hujah kita, membawa maksud kita mengharap dan berdoa, meminta, merayu dengan Allah supaya Al-Quran ini akan membela kita, akan menjadi teman kita di barzah, dan akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita membacanya, kita memahami Al-Quran, dan kita menghayatinya, dan kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran boleh melindungi kita, menyelamatkan kita dengan berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada seksa kubur, daripada seksa pada mahsyar dan seksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun suka saya ingatkan, Al-Quran boleh jadi sebaliknya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita dah baca dah dalam bab yang terawal dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana Nabi bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Nabi kata Al-Quran itu akan menjadi hujah membela kamu ataupun akan menjadi hujah menentang kamu. Itu yang kita takut, iaitu Al-Quran menjadi hujah menentang kita. Na'udzubillahi min zalik. Kerana Al-Quran boleh berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, dia baca Quran ya Allah, tapi dia tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, dia memahami isi kandungan Al-Quran ya Allah, tetapi dia tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dia tidak mentaati perintahmu yang terkandung dalam Al-Quran. Dia tidak meninggalkan laranganmu yang terkandung di dalam Al-Quran ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita harus ingat, Nabi sebut apa? Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu hujah, akan membela kamu, akan bersama dengan kamu, akan menjadi syafaat kepada kamu, penolong kamu, ataupun akan menjadi penghujah yang akan menentang kamu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, sebab itu kita mohon doa tu lepas baca Quran kan, dan jadikanlah ia hujah kami. Jadi maksud hujah di sini adalah yang akan membela kita, yang akan mempertahankan kita di hadapan Allah. Sebab itu kita sebut Al-Quran ini syafaat. Subhanallah tuan-puan sekalian, syafaatul kubra, syafaat yang terbesar adalah syafaat Nabi. Selain daripada itu ada syafaat malaikat. Syafaat malaikat ini ada, iaitu malaikat mendoakan kita. Syarikat pula, malaikat akan membantu kita di akhirat kelak. Kemudian ada syafaat Al-Quran. Al-Quran itu pemberi syafaat. Hadis mana? Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai pembantu yang akan membantu sahabatnya. Li ashabi, sahabat. Sebab itu tuan-puan sekalian, adakah kita sahabat Al-Quran? Adakah kita rapat dengan Al-Quran? Adakah kita selalu baca Al-Quran? Sebab Nabi wasiatkan kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti, sesungguhnya ia akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, syafi'an li ashabi, pemberi syafaat kepada sahabatnya, sahabat Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita dapat baca Al-Quran setiap kali lepas solat, Allahu Akbar, itu sangat hebat tuan-puan sekalian. Lepas solat je baca satu muka surat, lepas solat je baca satu muka surat. Kalau kita dapat istiqamah lepas solat baca satu muka surat, bermakna satu hari kita akan baca 5 muka surat. 2 hari kita kalau kita baca 2 hari bermaksud 10 muka surat. 4 hari bermaksud 1 juzuk. 1 juzuk. So 4 kali 3 berapa? Okey, macam ni. Kalau kita baca satu muka surat sehari, tolong kira Sat, kalau kita baca satu muka surat sehari, jadi 5, bukan, kita baca satu muka surat selepas solat, bermaksud kita akan baca 5 muka surat. Okey, satu juzuk mengandungi 20 muka surat, betul kan? Jadi 4 hari kita akan habis satu juzuk.
Ustaz. Jadi 4 hari kita akan habis 1 juzuk. So kita perlukan berapa hari untuk habiskan 30 juzuk? Hmm? 120 hari. 120 hari. Jadi menyamai berapa bulan? 4 bulan. Ya. Lebih kurang, ya betul. Bermaksud kita akan dapat khatam Al-Quran 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Masya Allah. Bila kita dapat khatam 4 bulan sekali, bermaksud kita akan khatam setahun 3 kali. Khatam setahun 3 kali. Masya Allah, itu banyak. Saya ulang lagi sekali. Cuba kita istiqamah setiap kali lepas solat, 1 muka surat je. Bermaksud 4 hari kita akan habis 1 juzuk. Untuk menghabiskan 30 juzuk, dia akan memakan masa lebih kurang 120 hari. Menyamai 4 bulan. Maka setahun ada 12 bulan, 3 kali kita akan khatam. 4 bulan sekali khatam. Ada orang dia baca setiap kali lepas solat fardu 1 helai. Bermaksud dia akan habis 1 juzuk 2 hari. Jadi dia akan khatam setiap 2 bulan sekali. Bermaksud 1 tahun dia akan khatam 6 kali. Faham ya? Tak apa, nanti kira balik ya, kira balik. Tulis balik. Apa saya sebut tadi? Tak faham lah. Nanti dengar balik, kira balik. Faham ya? Jadi insya-Allah kita adalah sahabat Al-Quran sebab Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Subhanallah, bacalah Al-Quran kerana yang akan datang pada hari kiamat kelak pemberi syafaat. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Okey, muslimin, muslimat yang dihormati lagi dikasihi, alhamdulillah. Kita dah selesai membaca suratul Kahfi 10 ayat awal dan akhir. Sekarang kita akan membacakan Asmaul Husna. Sama-sama baca Asmaul Husna ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر قديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, sekarang kita akan berselawat ke atas Nabi yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita sayangi. Marilah sama-sama kita meluangkan masa dan kita hadirkan hati membacakan selawat kepada Nabi ataupun mendoakan selawat kepada Nabi. Selawat itu doa ya, iaitu kita memohon kepada Allah supaya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Dan kita tahu Nabi SAW memang dalam rahmat Allah, dah dijamin syurga, diharamkan neraka. Namun sebenarnya doa permohonan kita kepada Allah supaya Nabi diberikan rahmat adalah untuk kita dapat rahmat Allah. Sebenarnya selawat itu untuk kita, tuan-puan sekalian. Sebab apa? Di sana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan kebaikan buat saudaranya, maka akan ada malaikat di kepalanya mengatakan amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Namun bila kita mendoakan untuk Nabi, gandaan 10 kali ganda berbanding dengan kita mendoakan buat manusia selain daripada Nabi. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Nabi bersabda, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksud Allah berselawat kepada kita ialah Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Faham sahabat-sahabat ya? Jadi selawat itu untuk kita sebenarnya. Dengan kita berselawat, kita akan dapat rahmat Allah. Sekali selawat dapat 10 kali rahmat Allah. Masya Allah. Jadi kita hadirkan hati selawat dengan khusyuk insya-Allah. Okey tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, selawat ke atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan last kali zikir rahmat kita bacakan 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terima kasih ya di atas berita yang disampaikan. Fifth Niliena dituliskan Ustazah, berita adik Zain yang hilang tu dah meninggal. Al-Fatihah.
Oh, yang disebarkan semalam kan dan 2 hari kan, yang disebarkan kepada adik Zain tu hilang. Dia sebenarnya dengan mak dia kan. Oh, dia pergi masuk berluka. Lepas tu dia dijumpai lemas. Ada berita tu maksudnya dia autism, anak istimewa, anak syurga. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang tulis tak sihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, afiatkanlah dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah sesungguhnya anak yang istimewa ini ya Allah, yang tidak ada dosa padanya ya Allah, maka itulah dijamin syurga ya Allah. Dia adalah burung-burung di syurga ya Allah. Maka kurniakanlah syurga buat ibu bapanya di atas ujian yang berat ini ya Allah. Kurniakanlah syurga buat ahli keluarganya ya Allah. Berikanlah kesabaran, kekuatan ya Allah. Berikanlah keredaan, kelapangan jiwa buat keluarganya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada hadis Nabi berkenaan dengan kanak-kanak yang meninggal sebelum balik ni, anak-anak yang meninggal ni. Saya nakkan dalil tu, hadis tu. Hadis yang berkaitan dengan bila anak-anak kecil meninggal dunia, lagi-lagi anak istimewa ni. Mereka ni ibarat burung-burung di syurga, tapi mereka bukan jadi burung lah. Maksudnya mereka ni terbang masuk ke syurga. Mereka ni dijamin syurga. Jadi ramai kita sebut autism anak istimewa kan. Ada ramai ibu bapa yang jumpa saya yang ada tu anak dia 4 orang, 3 orang semua anak istimewa, seorang je anak yang maksudnya normal, ayatnya ya, supaya kita mudah faham. Sebenarnya anak istimewa juga normal, tapi dalam dunia mereka lah. Dan pernah jumpa ada pasangan datang, anak berapa orang, 5-6 orang, semua istimewa. Allahu Akbar. Dan ramainya yang anak lain semua normal, contoh 5 orang normal, seorang istimewa. Tapi masa saya dekat galeri Terengganu, anak dia 5-6 orang macam tu, semua istimewa. Dan bila saya jumpa ibu bapa yang Allah kurniakan anak istimewa, walaupun seorang, lebih dari seorang ke, ramai ke, semuanya ke, saya akan sebutkan begini. Allah titipkan ataupun Allah berikan anak istimewa buat ibu bapa yang istimewa. Dan anak ini anak yang bukan mukallaf. Maksudnya mereka tidak menanggung dosa. Mereka tidak menanggung perintah Allah dan larangan Allah sebab mereka dari sudut akalnya tidak sempurna. Jadi mereka ini adalah ahli syurga. Maka ibu bapa insya-Allah adalah ibu bapa ahli syurga. Kerana Allah memilih siapa yang nak menjaga, nak membesarkan ahli syurga. Jadi insya-Allah ibu bapa juga akan dikurniakan syurga. Kalau masa suntuk saya akan sebut gini, anak syurga buat ibu bapa syurga. InsyaAllah tuan-puan sekalian adalah ibu bapa syurga. Sebab itu Allah kurniakan anak syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, tadi juga ada yang tulis, subhanallah. Sebenarnya semalam lagi masa berita adik Zian ni kan hilang, saya tak sempat nak buat ialah hebahan, bantu buat hebahan kehilangan. Tapi saya teringat, duk teringat-ingat semalam, teringat-ingat pada 4 tahun lepas lebih kurang. Masa tu galeri 3 tahun lepas lah. Masa tu galeri Seremban ni belum lagi renovate jadi cantik macam sekarang. Masa tu kita buat sendiri-sendiri je hiasan tu, apa yang ada je. Kemudian adalah seorang ibu. Lepas tu hadis Nabi ni. Terima kasih. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian, dalam satu peristiwa Rasulullah SAW dibawa malaikat untuk melihat suasana di dalam syurga. Antara yang baginda lihat ialah seorang lelaki tinggi yang dikelilingi dipenuhi kanak-kanak. Malaikat menerangkan kepada Nabi,
Wa amma ar-rajulu at-tawilu alladhi fi rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-wildanu alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Masya-Allah. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun lelaki yang tinggi itu di dalam raudah ialah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan sekeliling baginda itu ialah wildan, iaitu anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Maka semua yang dilahirkan pada waktu kecil itu mati di atas fitrah. Yang ini mati dalam keadaan suci dan bersih. Saya ulang lagi sekali, Nabi bersabda, minta maaf, malaikat bagi tahu Nabi. Kan ini dalam peristiwa yang mana malaikat membawa Nabi untuk melihat suasana syurga. Kemudian dilihat ada seorang lelaki, dikelilinginya adalah kanak-kanak. Lalu malaikat menjelaskan kepada Nabi, lelaki yang tinggi itu di dalam raudah, lelaki yang di dalam raudah dalam syurga itu adalah Ibrahim alaihi salam. Minta maaf, ialah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekeliling baginda itu ialah wildan, iaitu anak yang meninggal dunia pada waktu kecil. Maka semua yang meninggal yang dilahirkan pada waktu kecil, yang meninggal pada waktu kecil itu adalah mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan suci dan bersih, dan dia akan masuk syurga. Lebih kurang 3 tahun yang lepas, ada seorang wanita mungkin umur 60-an, dia duduk depan saya. Sebab kita kat galeri ada sofa yang kita akan boleh duduk, selesa lah boleh duduk. Ada set sofa kat galeri. So ibu ni kat sini. Lepas tu ada anak perempuan, 2 orang anak perempuan. Anak lelaki ada juga kot. Saya tak sebutkanlah daripada negeri mana. Semalam saya duk ingat-ingat balik, sebab ini antara pertemuan yang sangat-sangat mengharukan, menyedihkan, menghiburkan, dan saya tidak boleh lupakan. Bahkan bila saya cerita macam ni tuan-puan sekalian, saya masih boleh membayangkan wajah ibu tu, dan saya masih boleh membayangkan suasana tersebut. Sebab saya duduk sini, ibunya kat sini, lepas tu anak perempuan, 2 orang anak perempuan ataupun seorang lagi menantu duduk di sebelah ni. Lepas tu yang lelaki, anak lelaki pula berdiri macam tu lah. Lepas tu subhanallah, anak perempuan pun bercerita, Ustazah, kami ni adalah keluarga yang Ustazah ingat tak, ada kisah seorang kanak-kanak yang hilang, kanak-kanak perempuan yang hilang, dan kanak-kanak ini ditemui dalam beg tak silap saya, ataupun ditemui, kalau bukan dalam beg ataupun ditemui, saya tak ingat detail dia, ditemui di satu tempat ke sekian-sekian dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Maksudnya meninggal dunia lah kanak-kanak ni. Peristiwanya ialah kanak-kanak ini telah dicabul dengan sangat zalim oleh seorang pengawal keselamatan. Maksudnya kanak-kanak ni sebenarnya menunggu ahli keluarga untuk ambil di sekolah. Sepatutnya pengawal keselamatan menjaga keselamatan, tetapi ia lakukan perbuatan terkutuk pada kanak-kanak kecil sekolah rendah ni, dan ditemui pada tubuh dia dalam keadaan yang sangat dahsyat, sangat seksa dan kesan pencabulan. Jadi tuan-puan sekalian, ibunya, peristiwa tu masa datang telah berlalu lebih kurang dalam 10 tahun macam tu lah. Maksudnya berita ini menggemparkan seluruh Malaysia dah lama, bukan baru. Ibunya senyap, senyum je. Lepas tu si anak berdua tanya, Ustazah, sampai hari ini ayah kami tak boleh terima, Ustazah. Sampai hari ini ayah kami masih lagi tidak boleh melepasi kesedihan dan sentiasa merasakan dia bukan ayah yang baik kerana telah pun seolahnya gagal melindungi anak kecil, anak perempuannya. Alhamdulillah. Lepas tu ibu ni pun cakap, si ibu ni kata, saya redha Ustazah ujian Allah. Walaupun dia macam ni, dia kata,
Saya redha, tapi saya risau suami saya Ustazah. Walaupun benda tu berlalu hampir 10 tahun ke 7 tahun, dah lama juga sebenarnya berita tu. Zaman sebelum ada media sosial, kita tengok berita kat TV, kita tengok ni. Dia kata, Ustazah, tapi anak-anak dia kata, ayah sentiasa termenung, ayah tak macam dulu, ayah tak bercakap, ayah diam, ayah, kami rindukan ayah kami yang dulu. Sejak daripada peristiwa tu, ayah berubah terus. Kami dah ikhtiar macam-macam untuk merawat ayah. Saya fikir-fikir balik, ya mungkin ya kesan kepada seorang ayah yang sangat menyayangi si anak, mungkin ya dia akan rasa macam gagal seorang ayah untuk melindungi anak kecilnya, anak perempuannya daripada kejahatan lelaki yang lain. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bukan mudah, bukan senang. Tapi si ibu ni, ya Allah, dia kata, Ustazah, selepas peristiwa tersebut, gempa satu Malaysia, anak kami dijumpai dalam keadaan yang sangat memilukan. Setelah itu, soalannya tidak ada bahagia lagi dalam hidup kami, Ustazah. Kami makan, kami jalani kehidupan seperti biasa. Tetapi perasaan betul-betul gembira dan bahagia tu dah tak ada, Ustazah. Sentiasa kami ini dibayangi dengan anak kami yang kecil itu. Dan kami soalannya tidak sabar untuk bertemu kembali di sana, di syurga, di akhirat kelak. Soalannya nak minta maaf dengan anak kecil tu. Soalannya tak sabar nak jumpa, nak minta maaf. Soalannya itulah kebahagiaan mereka bila bertemu kembali di syurga ataupun di alam barzah. Nak minta maaf, nak peluk anak kecil tu, nak minta maaf sebab tak lindungi, maaf ambil lambat ke, soalannya nak minta maaf macam tu lah. Barulah rasa, dia kata, mungkin itulah permulaan kami akan bahagia semula. Saya kata, ya Allah, tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita diuji anak kita. Mungkin ada anak-anak yang meninggal kerana sakit dan sebagainya. Taklah seperit anak yang meninggal dalam keadaan yang dianiaya seperti ini, tuan-puan sekalian. Jadi, sebab tu semalam bila disebarkan ada kehilangan anak tu, saya teringat pasal peristiwa tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak cerita kisah yang kedua. Ia adalah guru kepada anak kami sebenarnya. Guru kepada anak kami, saya tak nak sebut sekolah mana. Seorang guru, seorang ibu. Satu hari, lama dah ni, 3 tahun, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas macam tu lah. Dia kata, Ustazah, terima kasih. Ustazah banyak menguatkan saya. Ustazah banyak beri saya memahami dan menerima qada, ketetapan yang Allah tetapkan. Lepas tu dia pun menangis. Saya panggil dia Ustazah lah, dia guru anak kami di sekolah. Lepas tu dia kata Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah, saya adalah ibu. Ustazah ingat tak gempa satu Malaysia, seorang guru yang tinggalkan anak dalam kereta dan anak meninggal dalam kereta. Sayalah Ustazah, sayalah ibu tersebut, Ustazah. Saya pun terus peluk dia. Saya kata, ya Allah Ustazah, saya tak tahu pun itu adalah Ustazah, saya tak tahu pun. Ya Ustazah, di parking inilah, maksudnya parking sekolah anak saya tu lah, di parking inilah Ustazah, anak saya tinggal. Anak saya yang sedang tidur, saya terlupa anak kecil saya dalam kereta ni Ustazah. Bila dah petang, saya sendiri yang melihat sesosok keadaan anak saya. Ustazah, saya dimaki, saya dihina seluruh Malaysia. Dan saya tidak pernah berhenti walaupun satu hari menyalahkan diri saya, Ustazah. Saya sentiasa merasakan saya membunuh anak saya. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, bukan senang ya. Memanglah kan, kalau kita tengok bila berita-berita seperti ini tular,
kita rasa geram pada ibu bapa yang menyebabkan kematian anak yang tertinggal dalam kereta ni. Bahkan ramai juga yang marah dengan perkataan yang sangat berat. Tapi Allah izinkan saya berjumpa. Padahal saya dah kenal lama guru ni. Selalu ustazah, salam. Tapi saya tak tahu dia pernah dan dia melalui pengalaman tersebut. Dia kata, ustazah, bukan orang yang akan menomah diri saya. Tapi saya setiap hari menomah diri saya. Membenci diri saya. Sentiasa menyebut soalnya saya membunuh anak sendiri. Tuan-tuan sekalian, ibu yang bersusah payah mengandung, melahirkan, dan soalannya pada tangannya juga yang membesarkan, tangannya juga yang menyebabkan kematian anak. Dia kata, ustazah, tak tahu nak cakap bila melihat anak orang lain. Menghadapi kematian anak itu berat, tetapi menghadapi kematian anak di tangan sendiri itu tak mampu diungkapkan, ustazah. Namun dia kata, saya meneruskan kehidupan. Bagaimana alhamdulillah suami dan keluarga menguatkan saya. Subhanallah, supaya saya menerima bahawa inilah suratan takdir Allah untuk anak saya. Itulah tempoh kehidupannya di dunia. Dan itulah, tuan-puan sekalian, kalau bab kematian ni memang benar, ia adalah takdir mubram, iaitu kategori takdir yang tidak boleh diubah. Takdir yang tidak boleh diubah dengan ikhtiar. Tapi macam soal jodoh, soal perbuatan, rezeki, itu takdir ikhtiar, takdir mu'allaq yang boleh diubah dengan ikhtiar manusia. Tapi kalau buat kematian, bila kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, itu tidak boleh diubah. Kematian adalah satu takdir mubram yang tidak boleh diubah. Jadi tuan-puan sekalian, untuk menguatkan ibu yang seperti ini, yang dia sendiri yang melaluinya, adalah redha terhadap takdir. Itu saja. Redha terhadap Allah menakdirkan dia untuk menjadi asbab kematian anak. Oh, itu bukan senang. Dia kata, ustazah, saya nak redha sebab saya rasa kenapa Allah akhirkan umur anak saya di tangan saya. Yang itu dia susah sangat, ustazah. Kenapa Allah pilih saya, Allah takdirkan saya yang menjadi asbab kematian anak. Ustazah, anak mati, anak meninggal itu berat. Tetapi saya menjadi asbab. Dia nak redha sebab dia kata tomahan manusia tu memang berat. Tetapi menohmah diri sendiri, membenci diri sendiri, suara yang menyalahkan diri sendiri, itu yang lebih susah saya nak hadapi. Subhanallah. Bila orang benci saya, orang marah saya, orang maki saya, orang sebut macam-macam, saya boleh terima, ustazah, saya boleh terima. Saya kata, memang layak pun saya nak dikatakan begitu. Tuan-puan sekalian, saya jumpa beberapa orang. Tapi untuk diri sendiri membenci itu bukan senang. Namun bila memahami, ya Allah, aku redha engkau menakdirkan bahawa anak ini soalannya mati di tangan seorang ibu yang menyayangi. Redha dengan ketetapan Allah, itulah yang memberikan saya kekuatan dan memberikan saya kebenaran. Sebab kebenaran ini akan memberikan cahaya untuk kehidupan. Tetapi kalau dibisik dengan bisikan syaitan, hidup dalam kegelapan, maka berlaku kesesatan. Jadi Masya Allah, sebab itu kan bila berlaku kematian, tahun ini ada beberapa dah kematian ya. Anak kecil dalam kereta, ada disebabkan ibu, ada disebabkan ayah dalam bidang pekerjaan. Kalau perasan, saya tak pernah bagi komen apa-apa bila ada berlaku kematian yang melibatkan anak ditinggalkan dalam kereta. Saya tak pernah bagi komen apa-apa. Sebab apa? Sebab saya pernah jumpa sendiri ibu yang sebegini, dan saya tahu bagaimana situasi yang mereka lalui, dan hanya doa supaya mereka kuat. Masya Allah. Yelah, ramai pihak kata ibu apa ni kena ambil tindakan sebab cuai dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan siapa yang melalui pengalaman seperti ini akan kuat menghadapi hari-hari seterusnya,
dan berhenti menyalahkan diri, menghukum diri, kerana apa yang berlaku memang totally bukan disengajakan, walaupun sekian-sekian apapun hujah yang orang sebaliknya mengatakan. Tetapi apa yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh diubah lagi. Ibu bapa yang mengalami pengalaman seperti ini perlu terus kehidupan dan mencari erti bahagia dan tenang melalui redha Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Semalam okey, Masya Allah, subhanallah, muslimin muslimat, saya kupas ni sebab tadi ada berita yang adik yang hilang, anak Zian yang nama Zain yang hilang semalam telah ditemui dalam keadaan meninggal dunia. Jadi mudahan dua kisah yang saya cerita tadi tu memberi iktibar kepada kita, ya. Dan saya suka juga nak bagi respon kepada, saya tak ingat dah tadi saya baca di IG ke, di TikTok ke, di muka buku. Ada yang tanya, Ustazah, betul ke kita akan diuji dengan apa yang kita cakap? Betul ke kita akan diuji dengan apa yang kita doa? Dalam satu pertemuan, adalah hamba Allah ni, dia sebut macam ni masa tu. Ada dalam usurah. Ada seorang hamba Allah ni kata macam ni. Dia kata, saya mula berhenti menyebarkan kebaikan ataupun menyampaikan ilmu melalui media sosial. Sebab dia kata, apabila saya contohlah menulis tentang anak-anak, bagaimana mendidik anak, dia kata saya terus diuji dengan anak. Bila saya bercakap tentang suami, saya diuji dengan suami, dia kata. Bila cakap pasal rizki, saya diuji dengan rizki. Jadi katanya, saya dah takut dah. Saya mula tak nak bercakap lagi dan menyebarkan, nak beri nasihat ke apa, tentang apa saja, sebab saya akan diuji dengan perkara tersebut. Jadi dia kata memang betul lah kita akan diuji dengan apa yang kita cakap, dia kata, apa yang kita kata. Dan hari ni saya tengok pula komen, ada yang tulis, Ustazah, betul ke kita akan diuji dengan apa yang kita doa? Bila kita doa sesuatu, lalu kita akan diuji dengan doa tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Baik, saya akan jawab begini. Hati-hati dengan tipu daya syaitanir rajim. Dengar dulu penjelasan saya. Hati-hati dengan tipu daya syaitanir rajim yang ingin menyekat daripada kita menyebarkan kebaikan, menyampaikan kebenaran, memberi nasihat dan juga berdoa. Sampai ada orang tak nak berdoa ni. Tak nak berdoa. Tak nak minta syurga Firdaus. Tak nak minta syurga. Sebab nanti kalau doa minta syurga, kita akan diuji berat untuk dapat syurga tersebut. Ada orang, dia dah berhenti beri nasihat ataupun berkongsi ilmu. Sebab dia kata nanti saya akan diuji dengan ilmu. Tuan-puan sekalian, cuba berada di tempat saya. Kalau saya fikir begitu dan saya percaya begitu, saya tak mampu nak ceramah. Saya tak mampu nak menyampaikan ilmu, nak berdakwah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya katakan begini. Bagi yang berhenti ni, yang cakap saya dah tak ada dah share-share ilmu, Ustazah, saya akan diuji dengan ilmu tersebut. Lepas tu saya tanya yang cakap ni, saya tanya, okey, setelah dah berhenti menyampaikan ilmu ataupun menyebarkan ilmu ataupun memberi nasihat, hidup ada ujian tak? Saya tanya, ada ujian tak hidup? Ada ujian tak? Dia kata, memanglah ada ujian. Selalu ada ujian. Sentiasa ada ujian. Ujian ada je selalu. Lalu saya katakan, percayalah dan fahamilah. Kita cakap ke, kita beri nasihat ke, kita tak beri nasihat ke, kita sampaikan ilmu ke, kita tak sampaikan ilmu ke, kita semua akan diuji. Kita kata ke, kita tak kata ke, kita akan diuji. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu janji Allah. Allah tidak mengatakan siapa yang cakap begini-gini dia akan diuji dengan perkataannya. Tidak. Semua orang akan diuji. Yang kata ke, yang tak kata. Yang cakap ke, yang tak cakap. Yang doa ke, yang tak doa. Semua akan diuji oleh Allah. Dalam ayat yang kedua, surah Al-Mulk, Allah berfirman,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Allah yang menciptakan hidup dan menciptakan mati adalah untuk menjadi satu ujian. Mati ujian, hidup juga ujian. Dan Allah berfirman, adakah kamu akan dibiarkan berkata, kamu beriman, aku ini beriman, sebagaimana kamu tidak diuji oleh Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita minta syurga ke tak minta syurga ke, kita tetap akan diuji. Cuba tengok orang bukan Islam, mereka diuji tak? Mereka tetap diuji. Mereka ada minta dengan Allah, mereka tak minta doa dengan Allah, mereka minta doa dengan Tuhan mereka, dengan Tuhan yang mereka syirikkan Allah. Jadi kesimpulan yang saya nak bagi tahu, teruskan menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat dan teguran, teruskan berdoa. Jangan ada satu kefahaman yang salah, kita bila doa macam ni kita akan diuji. Ada wanita dia tak doa dah suami dapat suami yang soleh. Sebab ustazah kalau minta suami yang soleh saya akan diuji. Saya tak doa dah nak jadi isteri soleha. Sebab apa? Nanti akan diuji ustazah. Sebab isteri soleha ni kan redha. Lah, sebab apa ada wanita ni minta jadi isteri soleha, lepas tu diuji suaminya nak kahwin lagi. Contoh. Jadi saya tak minta dah doa tu. Saya nak jadi isteri biasa-biasa je. Supaya saya tak adalah ujian berat ustazah. Oi, tengok salah faham yang berlaku. Tuan-puan sekalian, terus minta yang terbaik di sisi Allah. Kau nak isteri soleha. Kalau ibu yang misali. Minta kalau syurga Firdaus. Cara Allah akan beri kita syurga Firdaus itu mengikut kehendak Allah, kebijaksanaan Allah. Allahu Akbar. Ada yang cakap, ustazah kita akan diuji dengan apa yang kita cintai. Betul lah tuan-puan sekalian. Apa yang kita suka kita akan diuji. Is normal lah tuan-puan sekalian. Tak perlulah, oh sebab itu saya dah tak mencintai siapa-siapa dah ustazah. Saya takut nak mencintai, nak sayang siapa-siapa. Macam tu lah pula. Sayang je lah siapa-siapa kita nak sayang. Cintailah orang yang kita nak cintai. Lindungilah. Dan bersedia sahaja menghadapi apa jua ujian. Jangan kerana kita takut sesuatu yang di hadapan yang belum pasti, kita telah menghentikan sesuatu yang patut kita nikmati pada saat ini. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya suka masa tu saya jawab macam ni untuk kita mudah faham. Bila kita cakap sesuatu, kita akan ada satu signal kepada minda separa sedar. Maksudnya ada notification kepada minda separa sedar. Contohlah, bila kita borak dengan suami pasal anak, kita cakap dengan suami kita, kita kena didik anak kita ni dengan baik ni, kita kena didik anak kita ni sekian-sekian, anak kita ni kena ada akhlak yang baik sekian-sekian. Perasan atau tidak, bila kita bercakap tentang sesuatu, otak kita ni akan ada notification, alert pasal akhlak anak. That's why bila kita bercakap ataupun saya ceramah, saya kata mendidik anak sekian-sekian, anak perlu dididik dengan Al-Quran. Antara ciri-ciri anak yang baik, yang berjaya dididik oleh ibu ayah adalah anak yang mencintai Al-Quran. Bila saya dah sebut begitu, apa yang berlaku adalah ada satu sistem alarm alert dalam fikiran saya tentang anak dan Al-Quran. So apa yang berlaku ialah bila saya selepas cakap itu, saya pun okey, baca Quran semua, baca Quran. Sebab saya dah cakap pasal anak dengan Al-Quran. Saya pun, okey, baca Quran. Lepas tu ada anak yang malas nak baca, contohnya. Automatik, saya pun akan rasa, ya Allah, baru je pagi tadi ceramah pasal Al-Quran, pendidikan Al-Quran pada anak-anak. Allah terus uji malam ini, ada anak tak nak baca Quran. Faham tak maksud saya? Dia ada, maksudnya alert tu lebih tinggi sikit. Padahalnya, kalaupun saya tak cakap pagi tu tentang pendidikan anak, pendidikan Al-Quran terhadap anak-anak, lepas tu malam tu saya panggil lah anak-anak baca Quran, ramai-ramai anak 7 orang ni. Lepas tu anak ada seorang liat tak nak baca. Boleh jadi saya tak perasan pun pasal saya diuji dengan kata-kata tu. Faham tak maksud saya cuba sampaikan? Dia begini, bila kita cakap sesuatu, akan ada pada otak kita, memori dalam otak kita ni jadi alert dengan apa yang kita cakap. Padahalnya kalau kita tak cakap pun, benda tu berlaku dalam kehidupan.
Walaupun kita tak cakap, benda tu berlaku je dalam kehidupan. Cuma kita tak alert. Pada anak kita ada je yang lihat baca Quran. Tetapi kita tak adalah sebut apa yang kita cakap memang diuji. Allah tunjuk ada anak tak nak baca Quran. Tapi sebab kita tak cakap ni, kita tak alert. Faham maksud saya ya? Faham. Walaupun kita tak cakap pasal hubungan suami isteri harusnya begini-begini, tetapi kita tetap diuji dengan hubungan suami isteri. Betul atau tidak? Subhanallah. Boleh jadi kerana kita ni bukan orang yang bercakap tentang ilmu hubungan suami isteri. So, bila kita ada ujian suami isteri, kita tak adalah sebut, oh, apa yang kita cakap lalu diuji terus oleh Allah. Tidak. Kita cakap, kita tak cakap, tetap akan diuji. Kita sebut, tak sebut, tetap akan diuji. Kita doa, tak doa, tetap akan diuji. Maka saya nak katakan begini, terus sebarkan kebaikan, terus memberi nasihat, terus berkongsi kebaikan, terus berdoa apa sahaja yang terbaik di sisi Allah. Kerana bukan itu syarat untuk kita diuji. Dan bukan itu sebab kita akan diuji. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Saya memang perasan, kalau kami berkongsi tentang tip hubungan suami isteri, macam baru ni buat sharing kan, terus ada signal dalam otak, mesti ada something akan berlaku ni, mesti ada gaduh kejap lagi ni, sebab baru cerita pasal gembira-gembira dengan suami ni, tip bahagia, tip bertolak ansur, mesti ada test from Allah ni, nak uji kita tolak ansur ke tak. Dia terus ada signal tu pada otak. Tapi saya selalu betulkan, kalau tak cakap pun ada je benda gaduh, kalau tak cakap ada je benda yang Allah akan uji. So teruskan saja. Setuju? Masya Allah. Faham ya apa yang saya cuba sampaikan? Faham ya? Sebab ada orang, saya tak nak nasihat orang dah, apa yang saya nasihat tu, benda tu berlaku pada saya balik. Nanti Allah uji balik. Nasihat ke tak nasihat, Allah tetap akan uji kita. Masya Allah. Tapi bagi saya lebih baik kalau kita bercakap, kalau kita muhasabah diri. Sebab apa? Ia akan memberikan kepada kita lagi sikap berhati-hati itu lebih tinggi. Faham ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Yang penting faham. Sebab nak bagi faham ni susah tuan-tuan sekalian. Nak pilih perkataan yang tepat, contoh yang tepat, itu susah. Gitu. Jadi, saya tahu tular kata-kata seorang wanita. Saya minta syurga Firdaus, selalu Allah berikan ujian ni, jadi saya kena terima. Ini adalah asbab doa saya. Tuan-puan sekalian, Allah nak bagi syurga pelbagai jalan. Jalan rumah tangga, jalan tak rumah tangga. Jalan kahwin, jalan tak kahwin. Jalan bertahan, jalan berpisah. Jalan sakit, jalan sehat. Semua jalan adalah ke syurga. So, bukan kita yang menetapkan jalan ke syurga. Bukan kita yang kata, inilah jalan ke syurga. Tidak. Bahkan kita tak tahu mana jalan kita ke syurga. Kita duk ingat yang menyampaikan ilmu ni jalan ke syurga. Rupanya, wallahualam, boleh jadi ilmu yang disampaikan tu tak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Tetapi boleh jadi melalui jalan yang lain. Jadi, jalan ke syurga itu banyak. Tetapi bukan kita yang menentukan mana satu jalan kita ke syurga. Sebab ramai orang yang masuk syurga rupanya dengan cara yang lain. Bukan melalui ibadah yang tekun tu. Bukan melalui solat malamnya. Bukan kerana puasanya. Tetapi ada amalan-amalan yang lain yang mendatangkan rahmat Allah. Lalu kerana itulah Allah memilihnya ke syurga. Barakallahu fiqh. Subhanallah. Memang Nabi SAW bersabda, mintalah dengan Allah syurga Firdaus. Allah suruh kita minta syurga Firdaus. Allah kata, memintalah dengan Allah dan mintalah syurga Firdaus, tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, barakallahu fik. Sekarang dah dekat 8.13. Tak ada tim yang hantar kitab Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Tak ada. Saya ada minta tim hantar sebenarnya. Saya nak kupas, saya nak masuk. Mesti ada kata Ustazah, cepatlah Ustazah, dah 2 hari Ustazah tangguh. Tentang fadilat surah Al-Ikhlas. Okey, kita masuk kepada pengajian kita. Tadi pun semua pengajian tu, tuan-puan sekalian. Kita ada lebih kurang di TikTok 6K, 6 campur 4, 10K. Ada 10,000, dekat 11,000 yang hadir. Dalam 11,000 yang hadir. Barakallah, moga dapat ilmu dan bermanfaat. Sekarang saya nak masuk kepada pengajian kita yang dah 2 hari kita sebut, iaitu nak bicarakan tentang suratul Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tertinggal, maaf saya tak sebut bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Baik. Saya nak mulakan dengan sebab nuzul. Sebab turunnya
firman Allah Subhanahu wa taala suratul Ikhlas. Apakah sebab ataupun peristiwa yang berkait dengan penurunan suratul Ikhlas, iaitu surah Qul huwallahu ahad? Dan fadilat, saya akan sebut pertama sebab nuzul. Yang kedua, fadilat, iaitu kelebihan berdasarkan hadis Nabi dan juga dalil Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, kaifiat, iaitu bagaimana nak beramal dengan suratul Ikhlas. Ia susulan daripada perkongsian ilmu kita pada hari Selasa, yang mana saya sebutkan tentang orang yang paling kuat, orang yang paling kental, orang yang paling hebat, orang yang paling mulia dan tidak boleh dikalahkan dengan bisikan jin syaitan dan iblis, dan tak boleh dikalahkan dengan kata-kata nista, kejian, makian manusia, iaitu orang yang ikhlas. Dan kita tahu seluruh isi kandungan Al-Quran itu membicarakan tentang bagaimana kita nak jadi orang yang ikhlas. Sebab itu hari itu saya tak sebut, tetapi hari ini nak sebut dan nak beri kefahaman kepada semua kenapa Nabi sebutkan 3 kali baca surah Ikhlas itu menyamai 30 juzuk Al-Quran. 3 kali kita ulang surah Al-Ikhlas menyamai umpama seluruh Al-Quran. Kerana seluruh isi kandungan Al-Quran 30 juzuk yang tebal ini, seluruh isi kandungan Al-Quran keseluruhannya adalah dari sudut cerita ke, dari sudut perintah ke, dari sudut larangan ke, apa sahaja isi kandungan Al-Quran sebenarnya nak menyampaikan matlamat kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas menerima qada dan qadar Allah, ikhlas menjadi hamba Allah, ikhlas meninggalkan larangan Allah, ikhlas mentaati perintah Allah, ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sebab itu bila Nabi kata baca 3 kali surah Ikhlas menyamai isi kandungan Al-Quran, orang yang beramal dengan surah Ikhlas insya-Allah menjadi orang yang ikhlas. Okey, baik tuan-puan sekalian, tanpa berlengah kita baca 3 kali surah Ikhlas. Kita baca dulu 3 kali surah Ikhlas dan kita akan bicarakan tentang surah Al-Ikhlas ini. Masya-Allah. Subhanallah 3 kali sahabat-sahabat, yang uzur, yang haid pun boleh baca, tak ada masalah. Niat zikir, sebab surah Ikhlas ini ada fadilat dan dalilnya. Muslimin muslimat insya-Allah ya, sama-sama kita baca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang uzur, yang dalam haid boleh, yang dalam nifas pun boleh baca, niat dengan zikrullah, sebab ia adalah surah yang ada fadilat khusus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Dah baca 3 kali kan? Saya ulang 3 kali ya. Alhamdulillah, barakallah. Tuan-puan muslimin muslimat, sekarang kita nak tengok sebab nuzul, sebab turunnya ataupun peristiwa yang berkait dengan penurunan suratul Ikhlas. Masya-Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan daripada penerangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, yang mana penjelasan ini disusun oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Walau bagaimanapun, saya sebenarnya kitab Ibnu Qasir itu ada kat pejabat. Saya minta tim bawakan. On the way, tak apa. Subhanallah, muslimin muslimat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah ini dikenali sebagai surah Qul huwallahu ahad. Betul lah kalau kita panggil bacalah Qul huwallahu ahad. Selain daripada namanya surah Al-Ikhlas, nama surah ini juga dikenali sebagai surah Qul huwallahu ahad. Ia adalah berdasarkan riwayat hadis yang menunjukkan bagaimana baginda dan para sahabat memanggil dan mengenali surah ini melalui ayat yang pertama, iaitu Qul huwallahu ahad. Jadi, ilmu yang pertama pada pagi ini berkait dengan surah Ikhlas adalah surah Ikhlas juga dinamakan surah Qul huwallahu ahad. Walau bagaimanapun, kebanyakan mushaf Al-Quran menamakan surah ini dengan surah Al-Ikhlas. Penamaan ini menjadi popular disebabkan kerana namanya yang ringkas.
serta ia mengandungi mesej utama surah, iaitu memperkukuhkan akidah. Perkataan ikhlas membawa intipati utama surah ini, iaitu membimbing pembaca dan penghayatan, mengabdikan diri atau mengikhlaskan seluruh kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam mushaf yang diterbitkan di Tunisia, iaitu surah ini ditulis sebagai surah At-Tauhid. Nama lain surah Al-Ikhlas ada surah At-Tauhid. Masya Allah, kita dapat ilmu lagi. Surah ini juga dinamakan Al-Ikhlas, juga surah Qul Huwallahu Ahad, juga surah At-Tauhid, yang turut memberikan mesej yang sama dengan ikhlas, iaitu menyucikan Allah serta membersihkannya dari segala kesyirikan. Dan kita akan pergi kepada word by word ayat surah ini. Dalam menjawab persoalan di atas, antara hadis yang menunjukkan penurunan surah ini, hadis yang berkait dengan penjelasan sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini ialah riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, katanya, annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbaka fa anzalallah qul huwallahu ahad Allahus samad فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud, sesungguhnya kaum musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyatakan kepada kami nasab Tuhanmu. Masya-Allah. Ada orang musyrik, iaitu orang yang mensyirikkan Allah, orang kafir. Dia berkata kepada Rasulullah, nyatakan kepada kami nasab Tuhanmu, keturunan Tuhanmu. Ceritakan kepada kami dari mana Tuhanmu, apa nasab keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah turunkan wahyu kepada Nabi untuk menjawab dengan kalimah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad. Setelah ditanya oleh kaum musyrik ni. Setelah ditanya kaum musyrik, wahai Muhammad, ceritakan nasab keturunan Tuhanmu. Lalu Allah ketika itu menurunkan wahyunya supaya Nabi berkata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Sebab itu surah ini dimulakan dengan perintah Allah supaya Nabi berkata Qul. Maksud Qul ialah katakanlah. Allah yang perintahkan supaya Nabi Muhammad berkata Qul. Maksud Qul itu katakanlah wahai Muhammad. Apa yang Allah suruh Nabi katakan? Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawasanya Allah itu satu, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. As-samad adalah Allah tidak melahirkan. Okey. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahus samad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kerana tiada sesuatu yang dilahirkan kecuali akan mati, dan tidak ada yang akan mati kecuali yang akan diwarisi. Itu keterangan daripada Nabi. Sesungguhnya Allah tidak akan mati dan tidak diwarisi. Walam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dan beliau berkata tidak ada baginya yang serupa dengan Allah, yang setara dan seumpama sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-puan sekalian, kalau kita tengok terjemahan per kata setiap perkataan dalam surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya berkata Qul huwallahu ahad, katakanlah huwallah, dialah Allah, ahad, dialah Allah yang satu, yang esa. Allahus samad, Allah tempat pergantungan segala sesuatu. Allah tempat bergantung, segala sesuatu bergantung kepada Allah. Manusia ke, binatang ke, cakrawala ke, jin ke, malaikat ke, semua bergantung kepada Allah. Lam yalid walam yulad, ia tidak melahirkan dan ia tidak dilahirkan dan ia tidak melahirkan. Lam yalid, ia tidak beranak dan ia tidak diberanakkan. Maksudnya tidak ada keturunan. Walam yakullahu, dan tidak ada yang menyamainya, kufuan ahad, walau satu pun.
dan tidak ada yang setanding walaupun satu dengannya. Satu pun tak ada setanding dan sebanding dengan Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kenapa nama surah ini diberikan Al-Ikhlas? Subhanallah. Ini kita akan bicarakan lagi. Kenapa namanya surah Al-Ikhlas? Kerana dengan kita beramal dengan surah ini, maka kita akan menyucikan. Ikhlas ni maksud menyucikan. Menyucikan segala perbuatan kita semata-mata kerana Allah. Dan ikhlas juga bermaksud kita menyucikan Allah daripada segala kesyirikan. Ikhlas juga bermaksud kita membersihkan hati kita daripada segala keagungan selain daripada mengagungkan Allah. Contoh, kita kagum kepada manusia, bimbang kita tadi orang yang tidak, takut ada syirik khafi, kita terlalu kagum pada manusia. Sebab itu kekaguman kita hakikatnya hanya kepada Allah. Kita boleh puji manusia, tetapi walaupun kita kagum dengan manusia, sebenarnya kita kagum kepada Allah. Ya Allah, hebatnya kau jadikan budak ni boleh straight A. Ya Allah, hebatnya. Maksudnya, kita nampak ada seorang budak bijak, straight A, lepas tu perfect markah dia. Kita kata, Ya Allah, Ya Hakim, yang maha bijaksana. Perfectnya, Ya Allah, budak ni straight A. A plus semua pula tu. Kita bukan kagum. Kita kagum juga pada budak tu, tapi kekaguman sebenar kita tujukan kepada Allah. Oh, itu yang kita nak faham tu. Bagaimana kita nak jadi hamba Allah yang ikhlas. Tapi bila sebut walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada apa-apa makhluk yang boleh menyamainya, dan semua makhluk bergantung kepada Allah, Allahus Samad. Semua makhluk bergantung. Budak ni bijak kerana Allah menunjukkan kebijaksanaan melalui budak ni. Contoh ya. Akhirnya, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, Masya Allah. Sebenarnya sebab nuzul ni adalah, kita dah faham dah. Sebab nuzul, sebab turunnya suratul Ikhlas ini berkait dengan ada seorang musyrik datang jumpa Nabi lalu berkata, Ya wahai Muhammad, ceritakan tentang susu galur, iaitu nasab keturunan Tuhanmu, ceritakan kepada kami. Lalu turunlah suratul Ikhlas yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Iaitu Qul huwallahu ahad. Allah itu satu yang esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sebab apa? Kalau seseorang itu beranak, maksudnya dia beranak, dia akan bergantung kepada ibu dia. Dan dia bergantung juga kepada zuriat keturunannya. Allah tidak bergantung kepada apa pun. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Maksud Allah tidak ada atas dan Allah tidak ada yang di bawah. Maksud tak ada yang melahirkan, yang beranakkan Allah, dan tidak ada. Maksudnya Allah betul-betul esa seorang. Allah betul-betul esa. Nak sebut seorang pun tak boleh. Allah betul-betul esa sendiri. Subhanallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak pergi kepada fadilat ataupun kelebihan suratul Ikhlas. Dan saya juga nak bercerita nanti. Tuan-puan sabar dulu, kita nak pergi fadilat. Nanti kita akan pergi kepada bagaimana nak beramal dengan surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Surah Al-Ikhlas termasuk dalam surah Al-Mu'awwizat. Surah Al-Mu'awwizat. Surah Al-Mu'awwizat, iaitu surah perlindungan. Tuan-puan sekalian, surah Al-Mu'awwizat ada 3. Pertama, surah Qul Huwallah. Yang kedua, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang ketiga iaitu surah An-Nas, iaitu Qul a'udzu birabbin nas. Surah An-Nas, surah Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dek, tafsir Ibnu Katsir warna kuning tu mana? Kat pejabat saya kamu tak tengok? Dah tengok dah kat bawah? Ya. Sebenarnya kena cari dia semalam lagi, Dek. Okey, tuan-puan muslimin muslimat. Kita baca dulu. Disebut dalam tafsir Al-Bayan, fadail surah ini merangkumi kelebihannya secara khusus dan juga kelebihannya merangkumi Al-Mu'awwizat.
iaitu surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Apa maksud Al-Mu'awwizat? Iaitu 3 surah perlindungan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita baca dulu fadilat yang pertama. Ini daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, sabda Nabi SAW, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Quran? Qalu wa kaifa yaqra' sulusal Quran? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Nabi SAW bersabda, Nabi tanya, dan ini hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat. Nabi tanya apa? Adakah setiap daripada kamu merasa sukar untuk membaca 1/3 Al-Quran dalam tempoh semalaman? Nabi tanya soalan apa? Adakah daripada kamu susah? Adakah kamu rasa susah untuk kamu membaca 1/3 Al-Quran? Soalannya macam tu. Tuan-puan sekalian, kaedah Nabi menyampaikan ilmu macam-macam. Nabi guna kaedah. Nabi pandai menyampaikan ilmu dengan menarik, dan Nabi pandai menarik perhatian. Ada waktunya Nabi menyampaikan ilmu dengan cerita. Sebab itu dalam dalam kitab Ad-Dusoyah ada banyak kisah. Ada juga Nabi sampaikan ilmu melalui permulaan tu dengan ayat-ayat yang menakutkan. Kadang Nabi mulakan dengan ayat berita gembira. Dan banyak kaedah Nabi menyampaikan ilmu dengan mulakan dengan soalan. Banyak soalan. Kita dengan anak pun, dengan suami ke, nyampaikan ilmu ke, mesti kena ada banyak kaedah. Guna kaedah macam cara Nabi. Kita kadang-kadang nak sampaikan ilmu pada anak-anak, jangan direct je. Umi nak cakap ni, baca Quran banyak pahala ni. Tapi kadang-kadang kita boleh mulakan juga dengan soalan. Soalan, nak tahu tak apa amalan boleh masuk syurga? Itu kan menimbulkan tanda tanya, jadi anak akan bagi perhatian. Dengan suami pun mulakan dengan soalan, jadi nak tarik perhatian tuan-puan sekalian. Jadi Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi kita baca hadis ini, Nabi mulakan dengan persoalan. Nabi tanya apa? Adakah setiap daripada kamu rasa susah untuk baca 1/3 Al-Quran dalam tempoh semalaman? Nabi kata, adakah kamu rasa susah setiap malam nak baca 1/3 Al-Quran? Lalu para sahabat pun berkata, bagaimana seseorang boleh baca 1/3 Al-Quran? Sahabat pun jawab, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Ada ke yang setiap malam boleh baca 1/3 Al-Quran? Sebab Nabi tanya, kamu rasa susah ke setiap malam kalau nak baca 1/3 Al-Quran? Lalu sahabat pun jawab, bagaimana ya Rasulullah? Macam mana nak baca 1/3 Al-Quran? Soalannya macam susah, tak logik. Macam mana nak baca 1/3 Al-Quran? Maksud 1/3 ni, setiap malam nak baca 10 juzuk. Faham ya? Kan ada 30 juzuk. So 1/3 iaitu 10 juzuk. Bayangkan kalau kita ditanya, kamu rasa susah tak nak baca 10 juzuk setiap malam? Lalu soalannya begitulah soalan Nabi. Kamu rasa susah tak nak baca 10 juzuk setiap malam? Lalu sahabat Nabi menjawab, macam mana ya Rasulullah nak baca 10 juzuk setiap malam? Ataupun ada ke orang yang boleh baca? Lalu Nabi pun menjelaskan. Nabi pun bersabda, Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Itulah fadilat dia, hebat ke tak hebat? Jadi sebelum tidur, bacalah Qul huwallahu 3 kali. Itu kaifiat, iaitu kaedah nak beramal. Baca 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Umpama menyamai 30 juzuk Al-Quran. Masya Allah. Tapi jangan pula kita buat ayat macam ni. Bang, saya dah khatam dah hari ni Ui, cepat copek engkau khatam. Itu cakap orang Nogori. Copek, khatam macam mana? Tak nampak baca. Tapi dah khatam macam mana tu? Saya baca 3 kali 3 kali Qul huwallah. Dongau Ustazah cakap hadis Nabi tu, baca sekali macam 1/3, baca 2 kali 2/3, baca 3 kali sama 3/3. Contoh, tak bolehlah kita cakap macam tu terus buat majlis khatam Quran. Buat majlis khatam Quran, dah khatam dah 3 kali baca ni kan sama dengan 30 juzuk lagu tu. Tidak. Nescaya orang yang membaca 30 juzuk Al-Quran sudah tentulah ia tidak akan sama dengan baca 3 kali Qul huwallah.
sebab ia ada bahagian pahala yang lain pula. Di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi baca apa? Nabi bersabda apa? Nabi kata, sesungguhnya setiap huruf Al-Quran yang kamu baca itu diberikan 10 kebaikan. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tuan-puan sekalian, bayangkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim sendiri ada 19 huruf. Allah berikan 10 kebaikan untuk setiap huruf. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja 19 huruf kali 10 dah 190. Sebab itu orang yang baca 30 juzuk Al-Quran itu sudah tentu pahalanya berganda dan begitu banyak, tak terbayang, tak terhitung tuan-puan sekalian. Cuma fadilat yang Allah nak berikan kepada siapa yang baca Qul Huwallah ini, nak kata betapa tingginya nilai surah ini sampai digambarkan oleh Nabi, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali seumpama seluruh kandungan Al-Quran. Dari sudut apa tuan-puan sekalian? Dari sudut bagaimana surah Ikhlas itu untuk menjadikan kita orang yang ikhlas, iaitu segala yang kita buat dan kita meyakini dan kita tidak mensyirikkan Allah. Dan begitulah sebenarnya seluruh 30 juzuk Al-Quran itu sebenarnya nak menjadikan kita orang yang ikhlas. Orang yang tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah, orang yang tidak mensyirikkan Allah dalam kehidupan seharian, orang yang melakukan sesuatu kerana mengharapkan redha Allah. Jadi intipati 30 juzuk Al-Quran itu sama dengan intipati yang disampaikan dalam surah Al-Ikhlas. Walau bagaimanapun dari sudut ganjaran pahala membaca surah Ikhlas 3 kali ini memang sangat hebat, sangat besar. Tuan-puan dimati Allah. Harap faham ya. Sebab janganlah semudahnya saya hari-hari khatam. Khatam tu kadang-kadang 10 kali sehari. Ia bukan menyamai khatam 30 juzuk yang betul-betul terus buat majlis khatam Quran. Faham tuan-puan sekalian ya? Sebab pahala orang baca Al-Quran yang banyak sampai khatam ni pahala yang tersendiri, dan orang yang membaca Qul Huwallah 3 kali pahala yang tersendiri dan kelebihan yang tersendiri, kelebihan masing-masing. Walaupun surah Al-Ikhlas memberi ganjaran 1/3 Al-Quran, ia tidak boleh dianggap sebagai ganti kepada membaca 1/3 Al-Quran itu sendiri. Nampak penjelasan yang sama? Walaupun pembaca surah tersebut menerima ganjaran setara dengan 1/3 Al-Quran, ini tidak bermakna ganjarannya sama dengan yang terdapat dalam ayat atau surah lain dalam Al-Quran. Oleh itu, membaca surah Al-Quran tidak dianggap lebih baik daripada membaca surah Ikhlas 3 kali. Walaupun jumlah ganjaran sama, perbezaannya terletak pada perincian nilai ganjaran tersebut. Okey. Dalam hal ini juga pandangan ulama yang benar tentang hadis membaca surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran adalah yang menyatakan surah Al-Ikhlas merangkumi 1/3 daripada bahagian Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran ini diturunkan dalam 3 bahagian, iaitu 1/3 tentang hukum hakam, 1/3 tentang janji syurga dan ancaman siksa neraka, dan 1/3 tentang asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey. Saya nak sudahi perbincangan kita hari ini. Kuliah kita ni nak habis dah tuan-puan sekalian. Tetapi perbincangan surah Ikhlas ni panjang lagi. Saya nak kongsikan ada satu kisah yang menarik. Sebenarnya kisah ni ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir secara lebih jelas dan teliti, yang lebih detail. Tapi cerita ni sangat menarik. Saya nak tanya dulu soalan. Siapa bila semayang mesti baca surah Al-Ikhlas? Baik mengaku. Al-Fatihah je Ikhlas. Awak pun angkat tangan Al-Fatihah je Ikhlas. Rakaat pertama Al-Fatihah Ikhlas. Rakaat kedua Al-Fatihah Ikhlas. Siapa yang dia kan bila semayang je surah Ikhlas? Ada imam pula, bila ada imam je surah Ikhlas. Orang panggil imam Ikhlas. Tu imam Ikhlas tu. Kenapa? Dia tak ada surah lain. Jadi imam je surah Ikhlas. Bila ditanya kenapa tak ada surah lain tu imam surah Ikhlas, surah tu je confident baca. Kalau baca surah lain takut terlupa, tergagap, berdebar-debar jadi imam kan. Jadi imam ni berdebar. Ya. Gitu. Jadi baik ngaku Al-Fatihah je Ikhlas. Kenapa kita baca surah Al-Ikhlas? Soalan kedua. Soalan pertama dah dijawab. Siapa yang biasa semayang je baca surah Ikhlas? Alhamdulillah ramai mengaku termasuk saya. Saya pun samalah.
Bila baca je solat, kebanyakannya baca surah Ikhlas. Jadi macam automatik gitu. Soalan kedua ialah, kenapa baca surah Ikhlas? Jawab jujur. Kenapa jadi baca surah Ikhlas? Kenapa? Okey. Sebab ringkas, sebab mudah, sebab pendek. Tu jawapan jujur. Terbaik kan dia jujur? Terbaik. Sebab surah Qul Huwallah ni pendek, ringkas, mudah. Masa khayal-khayal ingat pasal masalah pun boleh baca surah Ikhlas sampai habis. Betul tak? Sebab ia surah paling pendek, paling ringan, paling mudah. Yes. Subhanallah. It's okay tuan-puan sekalian. Kalau kita pilih surah itu sebab pendek, sebab ringan, sebab mudah. Bukan salah. Saya tak cakap salah. Tapi sekarang saya nak berkongsi supaya kita baca dan kita pilih surah ini bukan sebab pendek, ringkas dan mudah. Tetapi kerana kita mencintai surah ini. Kerana kita mencintai surah Al-Ikhlas. Ya. Dan untuk mencintai surah Al-Ikhlas ni kita kena tahu sebab apa kita mencintai surah ini. So selama ni kalau kita baca surah ini sebab pendek, ringkas, mudah, ringan dan sebagainya, lancar, kita upgrade sebab. Bila ditanya kenapa kita baca surah Ikhlas, kerana kita sangat mencintai surah ini. Kerana kita sangat suka surah ini. Kita upgrade nilai. Kita sayang surah ini. Okey, why? Saya nak ceritakan satu kisah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Okey. Saya bacakan hadis ini tuan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mari kita dengar apa penjelasan Nabi bagi orang yang mencintai surah Al-Ikhlas. Barakallah. Dia ada cerita. Okey, ceritanya dalam hadis sahih riwayat Muslim ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik seorang lelaki mengetuai sekumpulan tentera risikan. Ada satu kumpulan perisik dan Rasulullah melantik ketua sebagai ketua perisikan. Bila Rasulullah lantik seseorang jadi ketua sesuatu kumpulan, automatik dia juga akan jadi imam dalam solat. Ketika lelaki ini menjadi imam bagi kumpulan tentera risikan ini, beliau membaca sehingga akhir Qul Huwallahu Ahad. Apabila kumpulan tentera ini pulang, mereka ceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu sabda Rasulullah SAW, tanyakan, beliau membaca sehingga akhir. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dia selalu mengakhirkan bacaan dengan qul huwallahu ahad. Okey. Apabila kumpulan tentera ini pulang, mereka ceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, tanyakan kepadanya mengapa dia melakukannya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada lelaki tersebut dan beliau menjawab, kerana ia mengandungi sifat Ar-Rahman. Kerana dalam surah Qul Huwallahu Ahad itu, dia mengandungi sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Dan aku suka untuk membacanya. Aku mencintai. Sesungguhnya aku sangat mencintai surah Qul Huwallah ini. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, akhbiruhu, khabarkan kepadanya, bagi tahu kepadanya, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah menyayanginya. Tanpa sekalian, sedar tak cerita, faham tak cerita? Cerita ini Rasulullah telah melantik seorang lelaki untuk mengetahui kumpulan risikan. Automatik kalau Rasulullah lantik jadi ketua, automatik dia jadi imam. Ketika dia jadi imam, dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia baca surah Qul Huwallah. Dalam riwayat lain menceritakan lelaki ini dia buat begini tau. Dia baca surah Al-Fatihah dan dia baca surah lain dan dia mesti akhirkan juga dengan surah Qul Huwallah. Ataupun dia akan baca surah Qul Huwallah kemudian dia baca surah lain. Tetapi riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan lelaki ini walaupun dia baca surah yang lain, dia mesti tetap akan baca surah Qul Huwallah sebagai penutup.
Rakaat kedua pun sama, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah lain dan dia mesti baca juga Qul Huwallah. Soalannya dia tidak boleh meninggalkan surah Qul Huwallah. Lalu bila dah balik daripada bisikan ni, makmum ni, ahli kumpulan ni, dia rasa macam tak senang hati, macam pelik lah apa yang lelaki ni buat. Lalu mereka pergi mengadu kepada Rasulullah. Mereka pergi cerita pada Rasulullah. Si fulan ni bila solat begini-begini, mesti tak boleh tinggal surah Qul Huwallah. Lalu Rasulullah kata, pergi tanya dia, kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia tak boleh tinggal surah Qul Huwallah? Lalu dia menjawab, kerana dalam surah itu terdapat sifat Allah dan aku sangat mencintai surah ini. Lalu yang mengadu ni pun pergi cakap pada Nabi. Lalu Nabi pun menjawab, akhbiruhu, bagi tahu dia, sesungguhnya Allah mencintainya. Jadi kesimpulan daripada cerita ini tuan-puan sekalian, siapa yang mencintai surah Qul Huwallah, maka Allah akan mencintainya. Tuan-puan sekalian, siapa nak dicintai oleh Allah? Siapa nak mendapat cintanya Allah? Siapa nak berada di kalangan orang yang Allah cintai? Maka cintailah surah Al-Ikhlas. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi daripada cerita ini tuan-puan sekalian, siapa yang mencintai surah Ikhlas, selama ni kita baca surah Ikhlas sebab pendek, sebab ringkas, sebab mudah, sebab ringan. Jadi kita naikkan darjat surah ini. Kita membacanya bukan kerana pendek, ringan, senang, tetapi kita membacanya kerana kita mencintai surah ini. Kita memang suka surah ini. Sebab siapa yang suka surah ini akan disukai oleh Allah. Siapa yang mencintai surah ini, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Masya Allah. Hadis yang lain, mari kita tengok hadis yang kedua. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Masya Allah, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dengar tuan-puan sekalian, lagi meremang kita, lagi seronok kita nak mencintai surah ini. Mari kita tengok. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahus samad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu ma wajabat? Qala al-jannah. Masya-Allah. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu, dia berkata, dia kata apa? Aku berjalan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni masa ni dia berjalan dengan Nabi. Dan baginda terdengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad, baca surah Al-Ikhlas. Lalu Nabi pun menjawab, Nabi pun berkata, maksudnya Abu Hurairah berjalan dengan Nabi, lepas tu dengar ada orang baca surah Al-Ikhlas. Lalu Nabi pun berkata, wajabat, wajiblah baginya. Nabi sebut ringkas je, wajabat, wajiblah baginya, wajabat, wajiblah baginya. Lalu aku berkata, apakah yang wajib baginya? Lalu aku pun berkata, Nabi pun, sahabat Abu Hurairah pun berkata, dik, stop. Okey, boleh stop. Okey. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib baginya? Lalu Nabi pun menjawab, al-jannah, wajib baginya syurga. Allahu akbar tuan-puan sekalian. Fadilat surah Al-Ikhlas. Abu Hurairah cerita dia berjalan dengan Nabi. Lepas tu ada mendengar ada orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Lalu Nabi jawab ringkas je, wajabat, wajib baginya. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib baginya? Bagi orang yang baca surah Al-Ikhlas tu, Nabi pun menjawab, al-jannah. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas wajib baginya syurga. Allahu akbar. Bila kita dengar, bila kita tahu, kita kata, mudahnya nak dapat syurga, baca surah Ikhlas je, dijamin syurga, wajib syurga. Sebab itu kita kena tingkatkan ilmu tuan-puan sekalian. Ilmu memahami tentang surah Al-Ikhlas, ilmu menghayati surah Ikhlas dan beramal dengan surah Al-Ikhlas. Ada orang tanya, Ustazah, kalau kita beramal je surah Ikhlas tapi tak tutup aurat, wajib syurga ke? Kalau kita beramal je surah Ikhlas tapi kita tak solat, wajib syurga ke? Saya jawab begini, mustahil orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas dengan seikhlas hati, dia tak solat dan dia tak tutup aurat. Mustahil. Orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas dengan ikhlas, dia pasti akan akhirnya menutup aurat dan akan menunaikan solat.
Minta maaf lah saya sebut aurat dan solat, ada banyak lain lagi kita boleh sebut sebagai kayu ukur menjadi Muslim yang sebenar sejati atau tidak. Tetapi dua itu yang ketara yang paling jelas. Wanita, aurat dan solat itu bagi ukuran lelaki dan juga wanita. Saya sebut lagi sekali. Orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, ikhlas kerana Allah. Walaupun permulaannya dia belum solat ataupun dia tidak tutup aurat, pasti insya-Allah akhirnya dia akan tutup aurat dan dia akan solat. Jadi kita tak boleh cakap kau ni beramal surah Ikhlas kan main lagi 11 kali sehari, 10 kali sehari tapi tak tutup aurat, baik tak payah beramal. No, cannot say like that. Kita tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Salah dari sudut disiplin ilmu ke, dari sudut apa salah. Tak boleh cakap. Kau ni kan beramal surah Ikhlas sampai 50 kali sehari tapi tak tutup aurat, baik tak payah beramal. No. Kau tak solat, baik tak payah. Tidak. Sebab apa? Mudah-mudahan insya-Allah dengan dia beramal istiqamah baca surah Ikhlas 10 kali sehari, itulah yang akhirnya dia akan solat, dia akan tutup aurat. Subhanallah. Sebab itu Nabi sebut wajabat jannah, dijamin wajib baginya syurga bagi orang yang beramal dengan surah Ikhlas. Sebab insya-Allah dengan amalan tersebut dia jadi orang yang ikhlas. Akhirnya dia orang yang ikhlas kepada Allah adalah sifat. Orang yang ikhlas kepada Allah adalah orang yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah orang yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan menerima qada dan qadar Allah. Itulah orang yang ikhlas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang tanya, Ustazah macam mana nak buat ikhlas kerana Allah? Jangan tunggu ikhlas baru buat. Buat je nanti ikhlas. Masya Allah. Kita pun tak tahu bila kita ikhlas. Kita pun tak tahu macam mana kayu ukur ikhlas ke tak. Sebenarnya tak ada. Kita hanya tahu kita ikhlas atau tidak di akhirat kelak. Ada yang tahu, Ustazah macam mana nak tahu kita ikhlas ke tak? Antara ciri orang yang ikhlas adalah istiqamah. Dia boleh buat setiap hari. Orang ikhlas satu. Sebab itu nak istiqamah payah. Sekarang tuan-puan sekalian, letak satu jumlah untuk kita beramal dengan surah Al-Ikhlas. Ada orang beramal 500 kali sehari, ada orang beramal 100 kali sehari, ada orang beramal 50 kali sehari, ada orang beramal 10 kali sehari. Buatlah amalan baca surah Ikhlas ini dengan secara istiqamah pada waktu yang khusus. Kita boleh baca surah Ikhlas sambil boleh, sambil bawa kereta, sambil jalan, sambil sikat rambut, sambil menyapu boleh. Tetapi takkan sama dengan kita memfokuskan ataupun mengkhususkan waktu yang khusus. Takkan sama. So yang terbaik mungkin lepas solat subuh baca 10 kali contoh. Ataupun selepas solat zuhur tak ada masalah. Ataupun setiap kali lepas solat baca 3 kali pun boleh. Maksudnya cuba khususkan waktu yang khusus. Kalau kita boleh khususkan makan beria, time tengok TV beria, tengok TV, time berjalan beria, berjalan melancong. Kenapa kita tak boleh beria dan khususkan untuk ibadah? Kalau sebut pasal zikir je sambil menyambil-nyambil je. Boleh menyambil. Alhamdulillah, tu baguslah. Daripada duk nyanyi benda yang tak faham. Baik zikir. Maksud saya, upgrade sikit zikir kita mesti ada waktu yang khusus. Selain daripada yang sambil bawa kereta, sambil berjalan, sambil buat kerja, ia sangat bagus. Tetapi, ia telah tentu berbeza dengan bila kita khususkan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas jadi hamba Allah. Tanda-tanda orang ikhlas jadi hamba Allah, apa yang Allah suruh semua taat. Apa Allah larang semua tinggal. Jadi, Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas kerana firman Allah sebut apa? Hanya saja Allah menerima amalan hambanya yang ikhlas saja. Allah hanya terima amalan hambanya, amalan yang ikhlas saja. Yang tak ikhlas, sedekahlah juta pun tak ikhlas, Allah tak terima walaupun 1 sen. Solatlah, buatlah baik macam mana pun, pergi tolong orang susah macam mana pun, tapi tak ikhlas kepada Allah, maka Allah tolak sikit pun Allah tak terima. Jadi insya-Allah dengan surah Al-Ikhlas kita menjadi orang yang ikhlas. InsyaAllah tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Dah pukul 9, dah 2 jam dah kuliah kita. Daripada pukul 7 tepat kita mula hari ni, sekarang dah hampir pukul 9. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pagi besok dalam Tadabbur Asma'ul Husna. Tadabbur Asma'ul Husna pagi besok.
Jadi hari ini tak habis lagi sebenarnya kita tadabbur surah Al-Ikhlas, dan tak habis lagi sebenarnya bincang surah Ikhlas. Ada banyak lagi fadilat dan juga kaifiat bagaimana nak beramal dengan surah Al-Ikhlas ni. Kita akan sambung pengajian surah Ikhlas ini pada hari Isnin minggu depan. Pada hari Isnin minggu depan kuliah kita. Hari ni hari Khamis, betul kan? Cepatnya masa berlalu. Hari ni hari Khamis. Masya Allah. Sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi, dihormati, lagi disayangi, Masya Allah, saya nak mengajak pada hari Sabtu ini untuk hadir satu ceramah di masjid. Mana ceramah masjid tu? Ada poster tak tim hantar? Tak ada. Tapi ada ceramah pada hari Sabtu ni, dibuat di sebuah masjid. Lepas tu petangnya saya akan berada di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. InsyaAllah bermula daripada jam 4.30. Lepas asar lah, 4.45 macam tu lah. 4.45 sampailah pukul sebelum maghrib, sampai maghrib. Saya akan berada di Pesta Buku, cari bus Ustazah karya Ustazah Asma Harun di Makuten. Dia duduk di bawah. Di Pesta Buku Antarabangsa. Saya akan tadabbur kitab Asmaul Husna. Ya. Masya Allah, ya, betul. Cuma saya nak ni ceramah pada hari, pagi Sabtu tu. Ada ceramah pagi Sabtu. Masjid Bukit Raja Kelang pada hari Sabtu ni. Masjid esok saya tak ada di Pesta Buku. Saya cuma ada pada hari Sabtu ni. Hari ni saya tak ada, esok pun tak ada. Saya akan ada di Pesta Buku di bus karya Ustazah Asma Harun pada hari Sabtu ni pukul 4.45, start pukul 4.45, dan slot saya adalah pukul 5.30. Saya akan bicarakan tentang buku Asmaul Husna ni. Siapa ada buku ni boleh bawa lah nanti, siapa yang tak ada boleh beli nanti. Jadi kita akan kupas buku ni, bedah buku ni pada hari Sabtu ni pukul 4.45 lah. Saya berada di sana 5.30 kita akan mulakan majlis ni. InsyaAllah pada hari Sabtu pagi pukul 10.30 pagi sampai 9.45 pagi saya akan berada di Masjid Bandar Bukit Raja Kelang Selangor. Masjid Bandar Bukit Raja Kelang Selangor yang membawakan tajuk Pimpin Keluarga ke Syurga. Pimpin keluarga ke syurga. InsyaAllah, insyaAllah kita sama-sama berusaha untuk memastikan seluruh ahli keluarga kita masuk syurga. Kita jumpa di Masjid Bandar Bukit Raja Kelang Selangor. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Moga bermanfaat perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang masih lagi 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 lebih lagi sekarang ni. Barakallah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Terima kasih kepada ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber sekalian, dengan segala sumbangan yang anda berikan melalui gift, melalui emoji, melalui komen, melalui doa, melalui kehadiran dan semuanya. Terima kasih. Wow, pada hari ini 1.6 million, 1.6 juta di TikTok. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.